أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi izin kepada kita untuk kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Insya-Allah pada hari ini kita akan masuk tajuk yang seterusnya. Kita akan patah balik dalam bidang Al-Quran. Kita akan masuk pada pelajaran yang kelima, muka surat 21 yang bertajuk Manisnya Persaudaraan. Okay, insya-Allah yang ada buku teks boleh buka muka surat 21 pelajaran yang kelima. Hari ini kita akan bincangkan tentang terjemahan ataupun tafsir ayat surah Ali Imran ayat 103. Surah Ali Imran ayat 103. Kita akan bincangkan sama-sama insya-Allah. Saya akan bacakan terlebih dahulu petikan ayat surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Itu adalah surah Ali Imran ayat 103. Okay, kita tengok sama-sama terjemahan ayat. Okay, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, yakni agama Islam. Okay? Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan kenanglah nikmat Allah kepadamu. Idz kuntum a'da'a, ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dan dengan nikmat Allah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah itu kamu menjadi orang Islam yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Fa'anqadhukum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih, demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya. La'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Okay. Ini adalah terjemahan surah Ali Imran ayat yang 133. Okay. Ada asbabun nuzul, iaitu sebab-sebab penurunan ayat ni. Ayat ni nak ceritakan tentang apa? Kenapa ayat ini diturunkan? Okay. Ada sebab peristiwa yang berlaku. Okay. Sebab peristiwa yang berlaku ketika penurunan ayat ini. Dan kita kena tahu ayat ni sebenarnya diturunkan kepada orang Muhajirin dengan Ansar. Okay. Okey, kita tengok asbabun nuzul ayat ni. Semasa jahiliyah, suku Aus dan Khazraj bermusuhan. Siapa Aus dengan Khazraj? Aus dengan Khazraj ni adalah orang Madinah, orang yang mendiami Madinah. Di Madinah ada dua suku kaum yang besar, iaitu Aus dan Khazraj, yang kita panggil sebagai Ansar. Okey, yang mana selepas hijrah, diorang ni dipanggil sebagai orang Ansar, iaitu orang Madinah. Yang mana sebelum hijrah Nabi berlaku, sebelum berlakunya perjanjian Aqabah, suku Aus dengan Khazraj ni dua suku kaum yang sentiasa berperang. Mereka dah ada rekod perang yang lama, beratus tahun. Okay, perang yang lama, perang saudara. Sebab Aus dengan Khazraj ni adik-beradik. Okay, asalnya adik-beradik tapi berperang saudara, bila mana keturunan tu makin lama berkembang.
Maka jadilah suku Aus dan suku Khazraj yang berperang sebabkan nak dapat kuasa politik di Madinah. Melalui agama Islam, Rasulullah SAW telah berjaya menyatukan mereka. Okay. Bila mana Rasulullah sampai ke Madinah, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah telah mempersaudarakan Aus dengan Khazraj ini dan mempersaudarakan orang Ansar dengan orang Muhajirin. Rasulullah telah menyatu padukan mereka. Sebelum tu lagi, sewaktu perjanjian Aqabah, Rasulullah telah satu padukan dua kumpulan ini, suku Aus dengan Khazraj, melalui perjanjian Aqabah. Okay, yang mana diorang tak berperang lagi dah selepas daripada itu. Pada suatu masa, seorang Yahudi telah membangkitkan kembali permusuhan di antara Aus dan Khazraj sehingga mereka hampir berbunuhan. Okay. Di Madinah ada satu suku kaum selain daripada orang Ansar, iaitu suku kaum Yahudi. Orang Yahudi dah lama berada di Madinah. Okay, sebelum hijrah lagi, diorang dah memang lama ada di Madinah, dan diorang ini satu suku kaum yang tidak menguasai politik, tapi diorang menguasai ekonomi. Okay, orang Yahudi ni dia pandai dalam bisnes. Okay. Jadi Yahudi di sana ada banyak jenis. Yahudi Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah, dan ada beberapa lagi suku kaum Yahudi yang ada di situ. Dan mereka ni masing-masing ada sokongan mereka kepada Ansar ataupun sokongan mereka kepada Aus ataupun Khazraj. Tapi hakikatnya Yahudi ni semua sekali bersatu padu. Diorang nak meniupkan api-api kemarahan ataupun api-api pergaduhan kepada Aus dengan Khazraj. Dan satu ketika bila mana waktu tu hijrah telah berlaku, Aus dengan Khazraj ini diorang telah berbaik-baik. Tapi pada suatu hari ada seorang Yahudi, dia meniupkan api-api pergaduhan antara Aus dengan Khazraj. Diceritakan tentang apa yang berlaku dahulu antara mereka ini, antara Aus dengan Khazraj, yang mana perang saudara yang berlarutan lama sangat di antara suku Aus dengan Khazraj. Jadi Yahudi dia meniupkan api perbalahan. Maka orang Aus dengan Khazraj termakan dengan hasutan orang Yahudi ini. Maka hampir berlaku pembunuhan, pergaduhan di antara Aus dengan Khazraj. Diorang dah bergaduh mulut dah. Cuma belum bergaduh bertumbuk lah, tapi diorang dah bergaduh mulut. Sehingga hampir nak menyebabkan berbunuhan. Namun demikian, Rasulullah SAW telah mendamaikan permusuhan tersebut. Maka turunlah ayat 101 sehingga 103 surah Ali Imran. Okay, maka bila mana Rasulullah tahu tentang hal yang berlaku, Rasulullah telah mendamaikan kembali dua suku kaum yang bergaduh ini. Lalu turunlah ayat surah Ali Imran yang kita bacakan tadi, yang mana Allah ceritakan dulu orang Aus dengan orang Khazraj ni, diorang ni berada dalam jahiliah. Sewaktu dalam jahiliah, diorang telah bergaduh. Lalu Allah telah persaudarakan mereka, mendamaikan mereka dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Lalu Allah ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka sebagai peringatan untuk mereka supaya kena tahu diorang ni telah bersaudara, telah dipersatukan. Janganlah bercerai-berai disebabkan api pergaduhan. Okey, kita tengok apa tafsir ataupun terjemahan ayat kefahaman yang kita boleh ambil daripada ayat 103 surah Ali Imran ini. Okay. Kalau kita tengok pada tajuk tadi, berpegang teguh kepada tali Allah, okay, manisnya persaudaraan. Kita tengok ayat first tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tapi apa yang dimaksudkan dengan berpegang teguh pada tali Allah? Kita tengok sama-sama. Menurut Ibnu Mas'ud, tali Allah bermaksud agama Islam. Tali Allah yang dimaksudkan di dalam awal ayat tadi adalah bermaksud agama Islam. Maka kita hendaklah berpegang teguh dengan agama Islam ini, sebab agama Islam yang telah mempersaudarakan, mempersatukan semua orang yang ada di dunia ini. Oleh itu, berpegang dengan tali Allah bermaksud berpegang teguh dengan agama Islam. Okay? Yang dimaksudkan dengan berpegang teguh kepada tali Allah ni, maksudnya kita pegang teguh dengan agama Islam. Sebab tu orang Islam dipanggil sebagai saudara. Okay? Semua Muslim bersaudara, walaupun tidak ada kaitan darah ataupun keturunan, tapi bila mana dia itu Muslim, maka dia orang bersaudara. Okay, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silm kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Yang mana maksud dia, wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Allah bagi tahu dalam ayat ni supaya kita masuk ke dalam Islam dengan mematuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Islam. Maksudnya kita kena bersaudara, pegang Islam ni dengan sebetul-betulnya. Jangan terpedaya dengan tipu daya syaitan yang menyuruh berlakunya perpecahan, perbalahan di antara orang-orang Islam. Dan Allah bagi tahu sesungguhnya syaitan itu musuh yang paling nyata sekali bagi kita. Bagi orang Islam, musuh yang paling nyata adalah syaitan. An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Bis-sahri wal humma. Yang mana maksud dia, perumpamaan orang mukmin dalam saling berkasih sayang, persaudaraan dan berlemah lembut adalah seumpama satu badan. Apabila salah satu daripada anggota badan sakit, seluruh badan merasai kesakitan dan tidak lena tidur. Okay. Okay. Dalam peribahasa Melayu ketika ada kata-kata dalam peribahasa Melayu itu, cubit paha kanan, paha kiri pun terasa sakitnya. Nak katakan dalam tubuh badan kita ni, orang Islam ni ibaratnya satu tubuh badan. Kalau satu tubuh badan kita rasa sakit, akan efek kepada keseluruhan tubuh badan sendiri. Maksudnya jika seseorang Islam itu disakiti, maka kita sebagai orang Islam pun turut akan rasa sakit di atas penyiksaan yang berlaku terhadap mereka. Contoh mudah kita ambil sekarang di Palestin yang seksa teruk oleh orang Israel kat sana. Okay. Orang Palestin diseksa teruk. Kita sebagai seorang Muslim yang berada di Malaysia, kita pun turut terasa di atas kekejaman yang berlaku terhadap orang Palestin di sana. Okey. Nak menyatakan kita sebagai seorang Muslim ni bersaudara, dan jika Muslim di sana diseksa, kita pun turut terasa sakitnya. Itu perumpamaan bagi orang Islam dalam berkasih sayang. Sebab itulah orang Islam kita ni bersaudara walaupun tiada pertalian darah. Okey, seterusnya, cara mengukuhkan persaudaraan. Okey, cara macam mana kita nak mengukuhkan persaudaraan? Persaudaraan yang dimaksudkan dalam ayat ni adalah persaudaraan sesama Islam, bukan hanya ikatan ahli keluarga. Okey, kita tengok ada 3 cara untuk kita mengukuhkan persaudaraan di dalam Islam. Okey, yang pertama melalui hati, iaitu dengan ikhlas. Tidak ada sesuatu kepentingan melainkan mentaati perintah Allah dan Rasul. Maksudnya ikhlas dalam apa jua tindakan. Maksudnya dalam kita bersaudara, maka kita bersaudara ikhlas kerana Allah dan Rasul. Sama seperti mana Aus dengan Hazraj, Ansar dengan Muhajirin, mereka ini bersaudara ikhlas kerana Allah dan Rasulullah. Mereka bersaudara kerana Islam, iaitu keikhlasan dalam berhubungan. Yang kedua, bersangka baik. Kita hendaklah menjaga perasaan orang lain dengan tidak bersangka buruk kepadanya. Jika kita ada sahabat-sahabat kita yang Islam, jangan kita sekali-kali bersangka buruk dengan mereka, sebab kita ni sama-sama Islam. Sama-sama Islam, tidak boleh ada sangka buruk. Kita hendaklah bersangka baik di atas apa sahaja tindakan mereka, supaya kita tidak mencetuskan api permusuhan. Itu dengan cara hati. Bagaimana dengan lisan pula? Dengan lisan kita ucapkan salam setiap kali bersua muka, dan hendak berpisah, hendaklah memberikan dan menjawab salam. Salam ni adalah greeting ahli syurga. Ya, orang syurga greeting dia adalah salam, Assalamualaikum. Maka jika kita jumpa orang Islam, ucapkanlah salam walaupun orang tu kita tak kenal, sebab selagi mana di Islam dia bersaudara dengan kita. Jadi ucapkanlah salam sewaktu bertemu dan berpisah. Kita lepak dengan kawan-kawan kita, kan? Kita datang bagi salam, Assalamualaikum. Nak balik bagi salam juga, Assalamualaikum. Ya? Benda ni kadang-kadang sekarang orang nampak macam pelik sebab kita tak amalkan. Ini adalah sunnah Nabi yang sangat dituntut, iaitu dengan ucapkan salam. Satu sunnah yang sangat dituntut. Dan kita biasa kalau pergi kedai, masuk dalam 7-Eleven, pernah tak kita ucapkan salam? Masuk-masuk je Assalamualaikum. Pernah?
Jaranglah orang kita nak buat. Sedangkan itu adalah sunnah Nabi. Itulah satu sunnah yang sangat-sangat dituntut dengan mengucapkan salam. Kita tahu cashier kat dalam tu orang Islam, kita masuk bagilah salam, Assalamualaikum. Dan kita pergi kedai, kita jumpa kan orang kedai tu, pakcik tu, sampai semasa masuk bagilah salam, Assalamualaikum. Itu adalah sunnah yang sangat dituntut. Ucapan Assalamualaikum tu adalah ucapan ahli syurga. Maka jika kita nak menjadi ahli syurga, amalkan ucapan ini. Amalkan mengucapkan salam. Itu satu sunnah yang sangat-sangat dituntut oleh orang Islam. Okay. Yang kedua, bertegur sapa, iaitu bertanya khabar dan bertegur sapa apabila berjumpa. Okay. Bertanya khabar antara sahabat-sahabat kita, orang Islam yang lain. Jangan lupa untuk bertanya khabar. Walaupun jumpa sekejap je, tanyalah. Kita orang Melayu kata berbasi-basi. Jumpa dia, buat apa ni? Apa khabar? Walaupun kita nampak dia tengah beli ikan, kita tanya tengah buat apa tu? Itu namanya berbasi-basi. Okay? Kita bertanya khabar, walaupun hakikatnya kita tahulah. Dan orang yang disapa pun janganlah pula cakap, taklah aku tengah makan ni, tak nampak ke aku beli ikan? Kan kita nampak jiran sebelah tengah siram pokok bunga, tiba-tiba dekat kita tegur, tengah buat apa tu? Kan? Jiran tu pula janganlah cakap, tengah ni main golf. Tak, jangan cakap macam itu. Orang bertanya khabar untuk memuliakan perbualan, maka kita jawablah perbualan tu dengan kata-kata yang baik. Okay, mulakan dengan memberi salam dan bertegur sapa di antara sesama Islam. Dan sesama bukan Islam pun kita digalakkan untuk bertegur sapa. Cuma salam tu tidaklah. Okay, itu melalui lisan. Dan yang ketiga, melalui perbuatan, iaitu dengan membantu mereka yang memerlukan. Bantuan ini dapat merapatkan hubungan baik sesama insan. Kita kenal sahabat kita, seorang Muslim, dia memerlukan, maka kita bantu dia. Okay. Kita bagi dua situasi. Dua-dua sedang dalam keadaan memerlukan. Cuma yang seorang ni Islam, yang seorang ni bukan Islam. Mana yang kita kena dahulukan? Kita kena dahulukan yang Islam ni terlebih dahulu untuk kita berikan bantuan. Sebab apa? Kita bersaudara dengan dia. Muslim dengan Muslim bersaudara, maka utamakan yang Islam terlebih dahulu. Jika ada lebih, barulah kita bantu yang bukan Islam. Ya, tapi orang Malaysia ni sangat pemurah. Hakikatnya orang Malaysia ni sangat pemurah. Kita nampak ada orang susah sikit, kita akan bantu, tak kira dia Muslim ataupun bukan Muslim. Ya, jadi itu satu sifat yang baik, satu sifat yang sangat baik. Sampai orang Palestin, diorang kenal orang Malaysia ni, diorang kenal negara Malaysia ni, disebabkan Malaysia ni di antara negara paling banyak sekali membantu rakyat-rakyat Palestin sana. Jadi diorang sangat kenal. Waktu hari kemerdekaan, hari merdeka kita hari tu 31 Ogos, sampai dekat Palestin sana dikibarkan bendera Malaysia. Sewaktu hari kemerdekaan, nak tunjukkan tanda hubungan di antara dua negara ni. Itu satu benda yang sangat baik, satu benda yang sangat bagus, persaudaraan sesama Islam. Jadi bantulah sahabat-sahabat kita yang memerlukan. Dan yang kedua, menunaikan salat secara berjemaah. Salah satu cara mengukuhkan persaudaraan sesama Islam adalah dengan menunaikan salat secara berjemaah. Itu salah satu kaedah dalam kita nak hubungan silaturahim kita sesama Islam. Mungkin kita tak jumpa pada keadaan-keadaan biasa, tapi kita akan jumpa dia paling tidak sewaktu salat berjemaah. Kalau kita pergi solat berjemaah, paling tidak orang tu kita akan jumpa 5 kali sehari. Walaupun kita tak bertegur, walaupun kita hanya sekadar bagi salam dekat dia, tapi at least hubungan silaturahim itu dijaga. Kita sentiasa bertemu dengan dia. Jadi salah satu kaedah untuk menjaga hubungan silaturahim, untuk berjumpa dengan sesama Muslim adalah dengan menunaikan solat berjemaah. Tapi mungkinlah sekarang kita ada terhad dari segi nak menunaikan solat berjemaah, sebab adalah peraturan-peraturannya sewaktu COVID ni. Tapi paling tidak, bila mana semua ni dah diangkat ataupun diberikan kelonggaran, kita kena lakukan. Kita kena lakukan solat berjemaah, sebab itu akan mengikat lebih kuat lagi tali persaudaraan. Okey, tengok spektrum ilmu kat bawah itu. Ada ayat Al-Quran dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang mana maksudnya, sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka demikianlah antara dua saudara, damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Jadi sebenarnya orang yang beriman itu adalah
bersaudara. Muslim itu adalah bersaudara. Mukmin itu adalah bersaudara. Dan dalam ayat ni Allah bagi tahu kalau kita nampak dua saudara kita, dua sahabat kita yang bergaduh, maka kita jadilah orang tengah yang menyelesaikan pergaduhan mereka. Dan kalau kita buat tu, kita dapat pahala yang besar sebab Allah bagi tahu dalam Quran, Allah anjurkan di dalam Al-Quran. Maka itu satu benda yang sangat bagus, benda yang sangat baik. Okey, seterusnya, hikmah persaudaraan di dalam Islam. Apa hikmah kita bersaudara di dalam Islam ini? Yang pertama, dalam aspek individu, iaitu memupuk rasa persaudaraan dan kasih sayang kepada anggota keluarga dan sesama saudara Muslim yang lain. Okay, kita memupuk rasa persaudaraan walaupun dengan orang yang bukan ahli keluarga kita. Dengan ahli keluarga lebihlah lagi. Dengan orang yang bukan ahli keluarga, selagi mana dia Muslim, kita bersaudara dengan mereka. Maka perasaan pupuk rasa persaudaraan itu akan timbul jika mana kita bersaudara di dalam Islam. Yang kedua, menenteramkan jiwa kerana semua orang saling menyayangi. Ya, persaudaraan ni menenteramkan jiwa kita, melegakan jiwa kita, memberikan satu perasaan yang baik kepada jiwa. Sebab semua orang fitrah dia nak dikasih dan disayangi. Itu fitrah manusia. Manusia fitrah dia berkasih sayang. Maka dengan persaudaraan sesama Islam ini, dia memberikan fitrah kepada diri seorang manusia. Okey, itu dari aspek individu. Dalam aspek keluarga, membentuk keluarga bahagia kerana setiap anggota keluarga saling menghormati. Ini dalam aspek keluarga kita lah. Ya, bila mana kita dengan keluarga-keluarga kita saling menghormati, saling berkasih sayang, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia dan mereka saling menghormati di antara satu sama lain. Kita ada adik-beradik kita sayang dia, kita bantu dia. Kan, kita ada akak kita ataupun ibu bapa kita bantu dia orang. Maka hubungan kekeluargaan tu lebih rapat. Yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim dalam keluarga kerana telah dididik dengan adab dan tata susila yang baik. Maka hubungan sesama ahli keluarga tu makin lama makin erat. Janganlah kita abaikan ahli keluarga kita, sebab macam mana keadaan pun mereka tu tetap ahli keluarga kita. Kita utamakan mereka terlebih dahulu. Utamakan mereka terlebih dahulu dalam apa jua keadaan. Sebab bila mana kita dah tua nanti pun, kita dah besar, tetap mereka ni lah ahli keluarga kita yang tetap akan bersama dengan kita. Mungkinlah sahabat-sahabat kita akan datang dan pergi, tapi ahli keluarga tetap akan jadi ahli keluarga kita. Itu dalam aspek keluarga. Dalam aspek masyarakat dan negara pula, yang pertama, membentuk masyarakat yang bersatu padu kerana saling menjaga hati dan perasaan orang lain. Persaudaraan ni membantu masyarakat menjadi lebih harmoni sebab kita saling jaga hubungan kemasyarakatan tu. Ya, benda tu penting sebab dalam nak mewujudkan satu negara yang harmoni, kita kena didik terlebih dahulu masyarakatnya terlebih dahulu. Okay, masyarakat yang bahagia, masyarakat yang baik akan menjadikan negara tu negara yang baik. Yang kedua, membentuk perpaduan dalam masyarakat kerana setiap individu mengelakkan perkara yang boleh menimbulkan perbalahan dalam masyarakat. Okay, perpaduan. Walaupun dia tu bukan Islam, walaupun dia tu berlainan bangsa, kita saling bersatu padu. Saling bersatu padu supaya masyarakat tu akan lebih harmoni. Yang kita duduk dalam satu taman ataupun dalam satu kampung, kita berjiran dengan ramai orang. Maka jaga hubungan di antara kejiranan kita. Nabi sangat menekankan hubungan kejiranan. Jiran adalah orang yang paling kita perlu jaga hak mereka. Itu yang Nabi sangat tekankan. Dalam Islam memang dia ajar begitu. Jaga hak jiran kita supaya hubungan tu akan jadi lebih harmoni dan berkasih sayang. Dan yang ketiga, negara aman damai kerana setiap anggota masyarakat sentiasa berdisiplin dan bertanggungjawab. Last kali, dia akan memberi efek kepada negara kita. Masyarakat yang harmoni akan memberi efek kepada negara akan jadi lebih baik. Sebab itulah dalam kita nak membina satu negara yang baik, satu negara yang harmoni, negara yang elok, mulakan dengan diri kita terlebih dahulu. Selepas tu kita mulakan dengan ahli keluarga kita terlebih dahulu. Kemudian barulah pergi kepada masyarakat. Masyarakat yang baik akan menyebabkan negara akan jadi negara yang baik. Okay. Itu hikmah persaudaraan di dalam Islam.
Daripada Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Hadis muttafaqun alaih, yang mana maksud dia, seorang mukmin dengan mukmin yang lain umpama satu bangunan yang saling memperkukuhkan antara satu sama lain. Hubungan persaudaraan penting dalam Islam sebab dia akan mengukuhkan antara satu sama lain. Nabi bagi perumpamaan orang Islam dengan orang Islam yang lain, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain ni ibarat satu bangunan. Satu je problem, dia akan runtuh. Maka kita nak kukuhkan bangunan tu, semua kena saling bersatu padu. Itu perumpamaan yang Nabi berikan terhadap hubungan sesama Islam. Dan last sekali kita tengok apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Ayat yang ditujukan kepada suku Aus dengan Khazraj supaya mereka ni mengelakkan perbalahan. Apa yang kita boleh ambil daripada ayat 103 surah Ali Imran ini? Yang pertama, sebagai seorang Islam, sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menjaga perpaduan dalam masyarakat kerana Islam menyuruh umatnya berpegang teguh dengan ajaran agama dan tidak berpecah belah. Setiap orang ada tanggungjawab masing-masing di dalam masyarakat, dan tanggungjawab yang paling penting sekali bagi kita adalah untuk mengelakkan perpecahan di dalam masyarakat. Itu yang paling penting. Itu yang diajarkan di dalam ayat 103 surah Al-Imran ini. Jaga hubungan persaudaraan sesama Islam supaya tidak berlaku pecah belah, supaya tidak berperang antara satu sama lain. Yang mana Aus dengan Khazraj satu ketika itu berperang beratus tahun, tapi disatukan atas nama Islam. Dan bila mana disatukan di atas nama Islam, maka dapatlah dibina negara Madinah yang hebat. Yang kedua, menjaga imej umat Islam dengan sentiasa melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar dalam kehidupan. Bila mana kita jaga imej masyarakat kita, kita bersaudara antara seorang di antara Muslim dengan Muslim yang lain, jaga persaudaraan itu, maka imej Islam itu akan dilihat baik. Memberi gambaran. Sebab orang nak tengok Islam ni, orang tak tengok pada individu, orang akan tengok pada masyarakat whole-nya. Ada orang akan tengok pada individu. Sebab orang kadang-kadang dia tak tengok apa intipati ajaran, dia akan tengok apa perangai orang Islam ni. Ramai orang yang tak suka dengan Islam sebab dia tengok orang Islam ni perangai lebih buruk daripada dia. Walaupun hakikatnya benda tu tak diajar dalam Islam. Islam mengajarkan persaudaraan, kasih sayang, itu yang ada dalam Islam. Tapi jika kita mengamalkan apa yang diajarkan dalam ayat ni, maka imej Islam tu akan nampak lebih baik di mata orang bukan Islam, yang mana seterusnya menggalakkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Yang ketiga, kembali kepada ajaran Islam apabila berlaku perselisihan, kerana Al-Quran dan hadis adalah sebagai panduan hidup dalam semua aspek. Yang kita selalu dengar dalam khutbah Jumaat, mungkin kamu dah lama tak pergi main Jumaat, nanti kamu balik sekolah kamu dengar biasa khutbah Jumaat. Apa ayat dia? Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang mana Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah serta pemimpin daripada kalangan kamu. Kemudian Allah bagi tahu yang paling penting, dan jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan faham, bergaduh di dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kita tengok balik apa yang ada dalam Quran, kita tengok balik apa yang diajarkan di dalam hadis. Jika mana berlaku perselisihan di dalam sesuatu perkara, sama seperti mana peristiwa ini, peristiwa yang sebabnya turun ayat 103 Ali Imran ni, bila mana Aus dengan Khazraj diorang ni bergaduh, maka turunlah ayat ini untuk peringatkan balik mereka yang mereka ni telah dipersatukan dengan agama Islam. Maka jika mana kita berselisih faham, tengok balik Al-Quran, tengok balik hadis Nabi, supaya kita nampak yang kita sebenarnya sebagai seorang Muslim, kita telah disatukan atas nama Islam, atas nama mukmin. Itu yang ketiga. Yang keempat, sentiasa berusaha mengeratkan persaudaraan dalam Islam kerana tuntutan agama dan menepati naluri manusia. Selain itu yang kita boleh dapat dalam ayat 103 surah Ali Imran ni, mana Allah sangat tuntut untuk kita jaga persaudaraan sesama Islam, dan dia satu tuntutan agama yang sangat penting.
Dan sifat kasih sayang, sifat persaudaraan ni adalah naluri setiap manusia. Setiap manusia inginkan dikasihi, inginkan disayangi. Maka persaudaraan di dalam Islam itu menepati fitrah semula jadi manusia. Dan akhir sekali sentiasa berdoa agar kekal dalam Islam setelah menerima hidayah. Ni paling penting. Berdoa pada Allah supaya kita dikekalkan di dalam hidayah. Bukan semua orang dapat nikmat untuk masuk Islam ni. Berapa ramai lagi sahabat-sahabat kita yang bukan Islam yang masih belum menerima hidayah. Tapi kita, Allah telah berikan hidayah Islam kepada kita. Maka mintalah doa kepada Allah dikekalkan dalam hidayah agama Islam ini. Sebab penting. Sebab tujuan kita last sekali adalah syurga Allah. Nak masuk syurga Allah, syarat dia kita kenalah sebagai mukmin. Kita kenalah jadi seorang mukmin, barulah kita dilayakkan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Jadi minta doa pada Allah supaya Allah kekalkan kita berada di dalam hidayah Islam. Itulah di antara pengajaran ayat yang kita boleh ambil daripada surah Ali Imran ayat 103 yang menceritakan tentang hubungan persaudaraan di dalam Islam dan kepentingannya bagi kita umat Islam. Okay, insya-Allah itu sahaja berkaitan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sedikit tugasan untuk kamu yang perlu kamu lakukan. Saya nak kamu rakam bacaan ayat 103 surah Ali Imran ini. Okey, rakam bacaan kamu dan hantar di dalam grup Telegram kelas kamu. Itu sahaja. Okey, jangan lupa tugasan yang tu. Jika ada sebarang persoalan, boleh kongsikan, boleh tanya saya secara personal. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.